Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'ba in syi'ta sahlan amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat walaupun tak dapat bersama pada hari ini. So ini saya akan buat sedikit perkongsian. Saya akan merekodkan video oleh kerana sebab hari besok, hari Isnin, saya tak dapat bersama-sama dengan para pelajar sekalian sebab saya ada taklimat khusus di SIAS. Tapi saya buat secara online lah. Jadi untuk modul industrial robot, saya nak rekamkan atau saya rekodkan pembelajaran saya ini dan minta pelajar dapat melihat walaupun tidak ada komputer, walaupun tidak ada PC dekat asrama, tetapi kalau sesiapa yang ada tu boleh cuba buat. Okey, jadi insyaAllah nanti bila kamu balik ataupun datang semula ke bengkel, kita akan boleh terus buat amali ya. Okey, jadi untuk seperti yang saya maklumkan siang tadi, saya akan buat penerangan tentang penggunaan satu software yang dipanggil sebagai Cosime. Jadi Cosime ni satu software yang dah lama software yang lama yang dah pakai kalau untuk training atau pembelajaran industrial robot, kita banyak pelajar menggunakan Cosime lah. Sebab memandangkan kita punya robot, industrial robot yang ada dekat bengkel kebanyakannya semua rosak dan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dibaiki, maka kita terpaksalah menggunakan simulation. Kalau dulu seingat saya pernah satu ketika kita pernah hantar pelajar-pelajar kita ke Attack Batu Pahat, di mana kita dah belajar mengajar diorang di LP dan kita buat sedikit praktikal di Attack Batu Pahat lah. Sebab di sana dia punya robot alhamdulillah ada yang okey banyak okey. Dan yang terbaru saya difahamkan mereka ada robot KUKA, yang terbaru robot KUKA. Saya pun ada buat spek untuk pembelian, tetapi untuk rancangan Malaysia ke-12, tapi masa ni tidak ada apa khabar lah. Kalau dapat pun mungkin 2-3 tahun akan datang lah, mungkin boleh dapat. Okey, jadi tanpa walaupun mana pun kita akan terus juga pembelajaran kita dengan menggunakan perisian Cosime. Jadi saya sharekan dulu saya punya screen dulu sebab menggunakan tu. Okey, so Cosime ni pelajar-pelajar kalau nak cuba install, okay, saya dah install Cosime dekat saya punya PC. So saya buka Cosime ni. Okay, so Cosime ni dia punya file tak besar, lebih kurang dalam 200 megabyte dan Cosime yang saya dapat ni adalah version 4.0. Yang terbaru ni Festo yang bangunkan software ni Festo yang bangunkan. Dan terbaru Festo dia bangunkan software dipanggil Cyros, CIROS, Cyros yang terbarulah. Dan software tu dia lebih kurang dia upgrade daripada Cosime. Semua Cosime ni yang saya dapat daripada Festo ni adalah version untuk educational. Cuma kelemahan educational ni iaitu di mana software ni tidak boleh disimpan ataupun tidak boleh di-save. Maksudnya kerja-kerja yang kita buat dalam aplikasi ni kita tak boleh nak save. Jadi kalau di akhir pembelajaran nanti bila kamu dah buat, nanti kamu kena step gambar, coding, kamu kena step satu-satu bahagian tu kamu kena step gambar. Sebab kita tak boleh nak save dia punya kerja-kerja yang kita buat pada software Cosime ni sebab dia merupakan educational punya version lah. Okay, so bila kamu dah install saya tak nak cerita pasal installation. So sebab dia punya installation mudah saja, just klik je dan kita ikut dia apa yang dia nak sampai finish. Dan lepas tu dia akan, bila kita buka Cosime ni, dia akan paparkan macam ini seperti yang saya paparkan di screen ya. Okay, dia ada version. Ini sini ada version 4.0 oleh Festo. So kita boleh juga configure Cosime ni melalui internet dan juga IRF lah. Tapi memandangkan jadi saya dah cuba buka yang kedua-dua ini tak boleh pakai sebab kita pakai version educational. Kalau kita berbayar, maknanya features yang ada kat sini dia banyak yang dah
dah di-disablekan lah sebab kita gunakan version yang percuma atau version educational. Jadi itu ni saya just klik pada OK saja. Okay. So bila kamu klik pada OK, dia akan keluarlah satu tingkap atau Windows berkenaan dengan help lah. Kalau kita boleh, kalau kamu ada masa nak baca, baru boleh baca lah cara macam mana kaedah untuk kita menggunakan software Cosime ni. Okay. Jadi ni ada cara-cara dia. Saya kalau sempat boleh baca, tak sempat tak apa, kita tutup dulu. Okay, baik. So kita akan mula start buat pemasangan industri robot ke atas software Cosime. Jadi untuk amal ini saya akan buat di mana kerja-kerja nak membangunkan robot, industri robot pick and place. So bila saya sebut pick and place, dia ambil dan letakkan kita punya workpiece di mana dia akan kita akan buat dua ajaran atau kita akan buat dua teaching point di mana kita akan letakkan daripada titik yang pertama kepada titik yang kedua, point A kepada point B lah. Itu dia bagian pick and place, dia akad workpiece tu dan diletak kepada tempat yang lain. Jadi insyaAllah saya akan mula kepada pembelajaran di mana saya akan cuba tunjukkan kepada para pelajar sekalian macam mana kaedah untuk kita buat pemasangan industri robot ke atas Cosime punya software lah. Okay. Baik. So kita mulakan dengan klik pada file. Awak ambil project wizard. Ambil project wizard. Okay, ataupun boleh klik butang new lah. Tapi saya ambil pada file, klik pada project wizard. Okay. So dia akan keluar paparan seperti ini. Baik. Kalau kamu apabila tertinggal, saya ada sharekan step by step langkah kerja yang saya buat membuat simulasi robot ni. Step by step ni saya masukkan dalam Google Classroom. So pelajar boleh download dan boleh lihat dah step by step yang dibuat tu dalam aplikasi Cosime ini. So di sini dia akan minta kita project name. So just kita letak, contoh saya dah masuk pick and place. Okay, saya buat nama tajuk project pick and place. Okay, sebenarnya masuk apa-apa nama pun tak apa sebab seperti yang saya maklumkan dia tidak boleh save. So bila kita save, kita masuk apa-apa nama lah. Dia ada program names dan dia akan simpan dekat dalam program ni, tapi sebenarnya dia letak je program ni di sini. Jadi sebenarnya kalau kita save, dia tak boleh save So kalau nak masukkan nama, create by siapa boleh, initial siapa, registration nama, masuk apa-apa pun boleh. Okay, tapi untuk ni saya just next sajalah, saya tak masukkan apa-apa maklumat ni sebab sebab kita tak perlukan ni semua. Okay, so next saja. Okay, bila pelajar next, okay, di sini kalau kita lihat di atas ni paparkan robot type. Kita kena pilih robot type jenis apa yang kita akan pakai untuk kita buat pick and place lah. So ada robot RVE2, RVE 3J, okay, ada berbagai macam jenis robot di sini. Okay, jadi untuk kelas kita pada hari ini saya akan tunjuk kepada pelajar menggunakan robot RVM1. Okay, ni RVM1. Okay, so ada yang ini adalah harta robot yang kita boleh pakai. Kalau untuk software Xerox yang saya kata tadi, yang software yang baru tu, dia ada lagi banyak robot lah yang kita boleh pakai. KUKA, ABB, apa lagi, Cartesian robot, macam lagi robot yang kita boleh pakai. Tapi untuk ni dia just bagi model-model yang ada di sini saja. So kita pakai contoh robot yang saya pakai ni adalah robot RVM1 lah. Matsushita punya robot, Matsushita punya robot. So di sini pelajar just klik butang finish saja. Tak perlu nak buat apa-apa sebab ini kita nak cuba test buat pick and place saja. Okay. Kalau real kita boleh tengok sini dia ada, boleh select interface berapa banyak tangan kita boleh select, tapi sebabkan dia percuma, so dia optional dia disablekan. So saya ambil satu. Okay, kemudian dah siap, ambil RVM1. Kalau RVM2 ni lebih kurang macam RVM1, cuma RVM2 ni dia lebih besar, size lebih besar dibandingkan dengan RVM1 lah. So kita ambil yang kecil sikit, RVM1. So klik butang finish. So bila pelajar klik butang finish, okay, nampak dia dah beritahu dah the saving of box set is not possible in this educational version. Nampak dia tak boleh save. So kalau sekiranya pelajar masa buat tu hang ke ataupun tersalah ke kan, kita tak boleh nak back ataupun kita tak boleh nak save lah. So kalau kata tengah buat tu tiba hang, memang dah tak boleh buat apa lah. So pelajar kena ulang semula lah proses ni. Okay, so just klik butang OK saja. Okay,
So bila pelajar ambil dah create satu, dah pilih model apa robot yang pelajar nak pakai, nak guna. So di sini Pak, ni adalah robot yang kita akan pakai lah, kita akan guna. Okey, di sini kalau pelajar lihat dia ada 4 tertingkap yang akan disediakan. Satu tertingkap untuk memaparkan robot yang akan kita pasang, iaitu robot RVM1 ni. Kemudian yang pada bahagian sebelah kanan ni adalah untuk position. Position ni maksudnya nanti bila kita teaching, bila kita teach tangan robot tu, kita akan setkan position-position yang ataupun koordinat-koordinat yang kita dah tetapkan untuk kita angkat workpiece. So apa-apa koordinat, apa-apa position yang kita setkan masa kita buat amalan nanti, dia akan letakkan pada bahagian yang atas ni, yang sebelah kanan yang kosong ni. Okey. Kemudian yang bawah ni pula, bahagian bawah ni adalah untuk program. Jadi bukan hanya setakat kita buat teaching. Teaching ni maksudnya kita ngajar robot. Di istilah teach maksudnya mengajar lah, kita akan ajar robot. Sebab robot ni dia tak boleh nak gerak sendiri, dia tak boleh nak tentukan koordinat tu sendiri. Kita yang sini yang akan teach dia, kita akan ajar dia macam mana nak letakkan workpiece tu pada kita punya mesin lah, ataupun benda kecil kita. Okey. Jadi kita kena teaching, dan kita setkan dia punya position, dan di bawah ni adalah dia punya coding. Di mana dia punya coding maksudnya nak gerakkan berapa second, maksudnya nak move tu ke posisi mana, ke posisi mana, sebab kita kena set sendiri lah pada bawah ni. So kita akan buat coding kat bawah ni. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang bawah mesin ni adalah untuk kalau kamu perasan bila yang tadi saya ada cerita tentang menggunakan IDE Sketch, kita buat programming kan, bawah tu dia akan tulis done, compile done, semua kan. So dekat Cosmic ni pun sama juga. Apa jua yang kita buat, contoh bila kita buat compilation, sebab bila kita dah buat coding, kita dah buat code, masuk code kat sini, arahan program dia. So kita kena compile. Kita kena verify sama ada okey ataupun tidak. Kalau katakan ada error, so error tersebut dia tak akan letak pada bahagian sini, dia akan letak pada bahagian message ni. Dia akan beritahu lah error apa. So kita kena betulkan kita punya coding tu, dan kita kena compile sekali lagi. Dan barulah lepas kita compile, baru kita akan kita akan mula tengok apa pergerakan robot tu buat. Okey. Baik. So itu keadaan di interface ataupun permukaan pada bila kita buat new project lah. Okey, kemudian yang lain pula di sini kalau pelajar lihat yang di atas ni adalah dia punya wireframe ataupun kita nak letakkan ataupun nak, contoh sebelum saya klik pada sini, saya klik pada wireframe ni Pak, dia punya robot akan bentuk macam inilah. Macam berbentuk wireframe, ni panggil wireframe lah. Kalau kita klik pada yang fill ni, dia bentuk macam ni juga, macam tadi juga, tapi cuma dia letak saja bahagian atau kita colorkan lah. Kemudian flat shaded kan, dia lebih kepada flat kan. So yang ni adalah smooth shaded, lebih cantik lah. So saya ambil yang smooth shaded. Kemudian yang sebelah situ adalah move. Kalau pelajar ambil yang move yang sebelah kiri sekali ni, move ni kita akan boleh gerak kiri dan kanan lah, atas bawah. Okay, kita boleh gerakkan atas, kiri, kanan, atas, bawah. Okay, kita boleh setkan je lah. Okay, kalau pelajar ambil yang pada nombor 2 ni, rotate ni, kita boleh pusing. Pusing sini. Pelajar boleh pusing, okay, kedudukan robot tersebut. Okey, ini diperlukan bila kita nak buat teaching robot. Kedudukan tangan robot tu tepat atau tidak, kita akan mainkan benda ni dah. Sebab nanti kalau kita tak main benda ni, susah nak tengok dia punya keadaan. Okey, tetapkan kedudukan yang betul. Okey, yang hujung sekali ni adalah zoom. Zoom ni adalah kita nak zoom out, zoom in lah. Kalau saya klik kat sini, saya kecilkan sini, dia akan zoom in lah. So bila saya besarkan sini, saya akan jadi zoom out. Okay, mouse saya tak lepaskan, saya akan zoom out lah. So zoom in, zoom out ni kita boleh gunakan untuk bila mana kita nak check dia punya workpiece tu tepat atau tidak, kedudukan pada tangan robot. Macam tu. Okay, kemudian kita buat, saya terangkan pemasangan nanti saya akan tunjukkan lah. Okay, dan lepas tu kita akan buat satu dulu, di mana kita akan buat satu meja. Kenapa kita buat meja? Sebab kalau pelajar lihat, saya namakan sebagai meja lah. Kenapa meja? Sebab kalau kita lihat kat sini, ni lantai. So kalau pelajar lihat ni lantai, ni dia punya tapak dia, base dia.
Sekejap Okay, ni base dia. Okay, so ni adalah dia punya pinggang ataupun dia punya apa tu dipanggil apa tu wrist dia, wrist dia. Ini adalah shoulder ataupun dia punya lengan dia ataupun bahu dia, bahu dia. Okay, yang ini dia punya dia punya apa tu bunyi Allahu Akbar. Lengan dia. Ya, dia ada wrist, dia ada roll lah, dia saya beritahu lah. Okay, bila kita nak buat teaching nanti saya akan beritahu. Okay, baik. So, kalau kita letak workpiece tu kat atas lantai, macam tak cantik lah. Jadi kalau robot tu nak ambil pun dia akan ke bawah kan. Jadi kalau kita buat satu level, letak satu bekas, di mana kita akan buat satu bekas, satu level dengan pinggang ataupun dia punya wrist pada kita punya robot ni. Okay, so saya akan buat satu meja lah, macam meja lah, supaya di atas meja tu baru kita akan letakkan dia punya workpiece atau benda kerja. Okay, macam mana buat dia? So apa pelajar boleh lihat, boleh pergi kepada model libraries, di mana kat situ boleh pergi execute dan pergi kepada model libraries. Okay, ni ada model libraries. Ataupun pelajar boleh klik pada yang ke atas ni. Kat sini nanti ada juga. Ni ada model explorer, dia ada edit mode, dia ada model libraries. Yang di atas semua ada juga. So boleh ambil kat sini boleh, klik sini boleh, ataupun boleh klik pada execute, ambil model libraries. Mana-mana boleh. Okay, saya ambil kat sini lah. So bila pelajar klik pada model libraries, dia akan paparkan lah model-model yang ada untuk kita masukkan dalam kita punya work area kita ni. Okay. So kat sini nampak dia ada IBB robot. Okay, ni adalah address IBB robot. Okay, IBB robot ni, so dia ada contoh kalau kita nak masukkan robot lain ke dalam kita punya ni pun boleh juga. Okay, tapi kita tak pakai yang IBB robot. Ada Fanuc robot pun ada, jenis Fanuc. KUKA yang saya kata tadi, KUKA yang ada, ini saya akan ada buat pembeliannya tapi tak tahu bila dapat KUKA ni. Okay, dan miscellaneous adalah contoh-contoh yang boleh kita pakai pada kita punya robot. Grippers, kita nak buat grippers, kita nak buat dia punya LED, nak tambah port pada LED, kita nak letak materials dia, maksud saya dia punya lantai dia material pakai apa, okay. Dan pelajar nak buat untuk miscellaneous mechanism, contoh nak buat conveyor ke, nak letak conveyor, nak push button ke, ataupun nak letakkan part feeder ke, nak letak single acting ataupun double acting cylinders pun ada juga, semua kat sini. Okey. Tapi untuk yang ni saya akan pakai miscellaneous primitive. So miscellaneous primitive ni adalah kalau saya klik sini dapat pelajar akan lihat gambar ni apa, gambar kotak, gambar silinder, gambar bulat, segitiga kan. Sebab saya akan letak buat petak, so seolah-olah macam meja lah. Okey, saya klik situ, saya expandkan dia dan saya ambil box. Kalau cone ni bentuk cone lah, saya ambil box lah sebab saya nak buat kotak kat sini supaya dia jadi sebagai macam meja. Okey, klik pada box ni, klik sekali je dan klik butang add sekali je. Jangan klik 2 kali Kalau pelajar klik 2 kali nanti dia akan tambah 2-3 box yang ada kat sini. So klik sekali saja. Okey, bila pelajar klik add sekali je, nampak tak? Ada kotak warna merah yang di hadapan ataupun di bawah robot yang kita gunakan akan pangkas saja, tutup ataupun close. Okey, so dah keluar kotak. Tapi kalau pelajar perasan, kotak ni kotak yang dia hasilkan itu dia ada di bawah robot kan. Dia adalah merupakan koordinat 0,0, maksudnya XYX dia, XYZ dia. Dia gunakan koordinat XYZ. XYZ dia adalah kedudukan yang kita akan letakkan kita punya kotak ataupun workpiece kita. So kita akan letak kat situ. Okey. So dia punya kedudukan ni sama dekat kita punya robot. So kita akan ubah kedudukannya, kalau boleh letak tepi sekali lah. So saya nak ubah dia. Okey, di sini kalau pelajar kena klik pada butang model explorer. Bila pelajar klik pada model explorer ni, atau pelajar boleh pergi pada execute, pergi kepada model explorer pun sama juga, Ctrl T lah. Ataupun tekan kunci Ctrl T pun boleh juga. Ataupun boleh pergi pada model explorer, klik sini. Sama je. Nampak saya buka sini sama dekat sini. Okay, model explorer.
Sama dia keluar sini. Okey, dia akan pakai sini satu tertingkat, dia panggil Model Explorer lah. Okey, so kalau Pak Pelajar lihat kat sini, Pak, dia ada objek dia. Objek yang ada dekat kita punya work area kita ni, Pak, kita ada robot RVM1. Pak, bila saya klik pada RVM1, Pak, dia akan paparkan wireframe wireframe kat sini. Dan dia ada gripper dia. Gripper dia. Dan dia ada box yang kita dah masukkan tadi. Okey. So gripper ni sebab apa dia ada gripper ni berbeza? Gripper ni adalah yang sedia ada dekat RVM1. Kita boleh ubah, nanti boleh tukar gripper ni kepada gripper yang kita nak lah. Tapi yang ni kita pakai yang standard yang ada dekat RVM1 ni. Okay, robot ni. Dan dia ada template. Okay, tapi tak ada template. Kita boleh masukkan template yang kita nak. Tapi ni kita tak buat apa-apa. Dan material, apa yang kita pakai material, kita ada robot X dia. Okay, dia ada waist. Waist apa? Waist ni adalah dia punya pinggang dia tu. Kalau saya nampak, saya klik pada waist ni, Pak. Dia akan paparkan wireframe di sini. Jadi shoulder dia ada bahu dia ni. Okey, bahu dia. Okey. Dia ada elbow. Ni elbow dia ataupun dia punya sisiku dia tu. Dan dia ada pitch dia kat pergelangan dia dan dia ada roll yang ada dekat sambungan antara gripper dengan dia punya robot. Okey, ni. Okey. Baik. So di base ni bawah ni, base dia adalah satu tempat base ni bawah, base dia. Okay, dia ada clean tak ada, robot RP pun tak ada. Okay, so ni adalah antara material yang ada dekat sini. Okay, ni tapi saya tak sentuh lah. Saya nak sentuh kepada objek dulu. Okay, bila kamu klik pada objek ni, okay, dia ada box kan. Okay, kalau kita double klik pada box ni, dia akan keluar satu base section. Okay, so kalau pelajaran pun dapat dia dekat box ni, dia ada tambah wireframe, Pak. Dia ada kotak yang bila kita select sini, Pak, dia akan buat wireframe di pada kita punya kotak yang kita wujudkan tadi. Okay. So, bila dah klik pada base ni, pelajar klik sebelah kanan, ambil properties bawah. So, kita akan setkan kedudukan, dimension dia, koordinat dia, pada dia punya kotak ni lah. So, klik pada butang properties. So, bila pelajar klik butang properties tersebut, okay, dia akan keluar ada properties for section lah. So, ada general, ada position, ada dimension, ada visualization lah. Okay, visualization. Okay, kalau pelajar lihat di sini dapat okay, so kita akan buat dia punya dimension dia, maksud dia berapa besar dia punya kotak yang kita akan buat. Okay, so pelajar pergi pada dimension di sini. Apa dia material sekejap box ni base section. Okey, sorry, minta maaf. Sorry sekejap. So ulang semula pada pada objek ni. Pelajar pergi pada box ni, kita expandkan dia dan dia ada base kan. Klik pada base ni. Nampak baru dia keluar box ni. Box ni yang kita akan ubah. Okey, klik sebelah kanan. Klik pada properties. Okey, dia baru jumpa. Okey. So, apabila lihat sini dapat dia ada parameters yang perlu kita ubah. Okey, dapat dia ada dimension dia ada X, Y dan juga Z. So, kalau apabila lihat sini dimension dia berada pada 100 mm. So, 100 mm ni berada di mana? Di bawah kaki robot ni lah. So, kita akan ubah dimension dia ni, kedudukannya ni. Okey. So, X ni saya ubah kepada, saya letak pada 300. Okey, nampak Bila saya letak 300, nampak berapa berlaku. Nampak, dia akan besar situ. Dan untuk Y pula yang saya pernah buat, Y saya masukkan 500. Sorang sikit. Dia akan besar panjang itulah. Kemudian dia punya length dia, Z dia tu kita buat kepada 200. Okey, nampak dia tinggi sikit. Z tu untuk tinggi lah, Y tu untuk koordinat X dengan Y. Okay, Y X 300, Y adalah 500, manakala Z adalah untuk 200 lah saya buat. So nampak dia dah besar. So kalau lihat kedudukan meja ni, okay, kalau saya klik sini pada robot ni, nampak saya klik pada control, saya boleh klik pada robot, nampak. So saya dah besarkan kotak tadi ni, sebab nanti kita akan letak workpiece tu di atas kotak yang kita dah buat ni, workpiece. Okay, sebab kita akan buat robot tu dia akan kotak daripada titik A ke titik B.
Okey, so bila dah siap ni, kalau pelajar lihat, nampak tak? Kedudukannya dia langgar ataupun dia bersama dengan kita punya robot ni. So tak nak macam tu lah. Kalau baik saya nak letak di sebelah kiri kita ataupun di sebelah kanan robot tersebut. So kita akan letak pada kotak ni pada position. So klik pada position. Okay, position yang perlu saya masukkan ialah saya akan masukkan position 100-150, ada X dia. Apa tak? Apa? Bila saya klik pada 150, nampak otak tu akan ke tepi lagi. Maksudnya dia langgar pada robot kan, sekarang dah tak langgar dah. Okay, tapi dia ke depan sangat. So saya akan Y ni saya masuk kepada minus 250. Okay, minus 250. Okay, nampak? Bila saya pergi pada 250, nampak? Dia akan berubah ke belakang. Tadi dia ke depan kan, sekarang dia ke belakang dah. Okay, kalau pelajar tak tahu macam mana dia nak setting dia, pelajar boleh cuba mainkan dia punya koordinat ni. Contoh saya main koordinat, nampak? Kita boleh tengok ke mana dia pergi. Nampak? Okay. So saya dah setkan tadi, saya dah cuba buat sebelum ni, saya pakai 250 lah. Contoh macam X saya ubah pada ni atas ni, nampak? Dia akan ke tepi lagi, nampak? So dah jauh sangat kan, nanti bila kalau jauh sangat, takut nanti kalau jauh sangat ni tengok macam mana nak letak OPS kan, jauh sangat pada robot kan. So kita pakai yang dekat sikit. Saya tukar pada 150 tadi lah. Okey, taklah jauh sangat, tak sama dekat sangat. Okey. So Z saya letak Z saya biarkan sajalah. Z kalau saya nak tinggikan, tangan dia terangkat kan, nampak? Kan, jadi saya letak dia kosong. Kalau saya kurangkan lagi, dia dah langgar berlantai pula. Tak boleh kan, so saya letak kosong lah. So kosong ni macam dia ngam-ngam pada kita punya lantai. Okey, kemudian bila dah siap ni, okey, pelajar boleh pergi pada bahagian visualization. Okey, di sini kalau kita nak tukar, sekarang ni dia warna dia adalah warna merah. So saya nak tukar dia, tak nak warna merah lah, saya nak tukar pada warna, katakan saya nak letak warna meja ni sebagai warna hitam, katakan. Hitam sangat ni, hitam yang ni. Hitam sikit ni, hitam. Okey, hitam. Supaya nampak macam meja lah. Okey. Dah siap? Tutup. Okey. So kita dah buat satu meja. Okey, dah buat satu meja dan kita dah letak kedudukan meja tersebut di bersebelahan pada kita punya robot. So sekarang ni kita akan buat satu lagi kotak untuk tujuan workpiece. Workpiece kita akan buat untuk supaya robot tu angkat lah workpiece tersebut antara koordinat A kepada koordinat B. Macam mana buat dia? Sama macam kita buat tadi, kita nak buat kotak tadi, kita buat tambah apa? Kita pergi kepada libraries kan, Okey, pelajar boleh tutup ni. Boleh pergi pada libraries. Okey, boleh libraries ataupun boleh pergi pada execute, ambil libraries. Sama. Okey. Sama kita pergi tadi kita pergi pada miscellaneous primitive ni. Expandkan dia, kita ambil pada box dan kita add sekali saja. Add dia dan kita close. Okay. So bila belajar siap ke sini, nampak dia macam kita buat tadi lah. Sebelum kita buat meja tadi, nampak dia berada di pada kedudukan kedudukan bersama dengan kita punya robot. So kita akan letakkan kotak ni di atas meja. Dia akan letak di atas meja ni lah. Okay, supaya nampak dia tu supaya dia tinggi sikit. Okay. Supaya robot tu mudah ambil lah kita punya office. Okay, so kita akan buat workpiece. Okay. Alright. So bila kita dah tambah kotak ni, kita macam tadi kita buat, kita pergi pada Explorer ataupun pelajar boleh pergi pada Execute, ambil Explorer, model Explorer. Okay, model Explorer. Dan pada bahagian objek ni, okay, sebelum saya terlupa objek ni yang kita buat box satu ni, box ni kita namakan, kita boleh rename, saya nak rename dia kepada meja lah. Meja supaya kita tahu, sebab contoh kalau kita pakai kotak box, kita letak box dekat kita punya work area, so nanti kalau kita tak namakan, susah kita nak declare kotak ni kotak apa. So kita namakan sebagai meja. So box ni, nampak box ni yang kita dah masuk tadi, kita expandkan lagi box ni dan pergi pada base. Seperti yang kita buat tadi, dia ada box ni kan, hole ni kan. Kita klik sebelah kanan, kita ambil properties. Okay, sebelum balik semula, meja tadi kita buat untuk meja, yang terbaru kita ambil box ni, kita buka dia punya expand dia punya ni, dan pada base kita klik pada base, dan sebelah kanan ni dia akan ada keluar box ni kan.
Kita klik sebelah kanan. Ambil properties. Okey, properties dan pergi pada general lah, general. Okey. So macam kita buat meja tadi, dia punya asal memang 100 mm lah. Maknanya dia punya XYZ dia 100 mm. Sebab tu kalau kotak dia bentuk macam tu, kita akan buat XYZ ni, kita akan buat kecil sikit. Sebab kalau besar sangat, takut nanti dia tak boleh nak grip. Sebab ni saya rasa 100 mm ni dia tak boleh nak grip. Takut dia terlebih. So kita kena kecilkan lagi dimension pada kotak tersebut. So X ni saya tukar kepada, saya buat separuh lah. Saya buat 50 lah. Buat 50, X dia 50. Y dia pun saya buat 50 juga. Tukar pada 50. Dan Z dia tukar pada 50. Semua 50 lah, sebab semua 50. Okey, 50 kali 50 kali 50 lah. So bila apa yang berlaku, kalau pelajar lihat nampak dia dah hilang dah. Sebenarnya dia tak hilang tapi dia bila kita dah kecilkan dia punya size tu, dia dah seolah-olah macam dah termasuk dalam kita punya robot, dalam robot dia. Tapi sebenarnya dia ada. Okey, jadi kita akan tukar kedudukan atau position dia ataupun pada dimension dia, pada position ni kedudukan X, Y, Z dia macam kita buat meja tadi lah. Kalau pelajar nak X ni kita nak gerakkan boleh nampak. Y boleh, okey. Tapi saya dah ada dia punya kedudukan ni. Untuk X dia pelajar masukkan pada nilai 200. X 200. Y pelajar letak 150 lah. Dan Z ni pelajar letak kepada 200. Bila pelajar letak nilai ni 200, 150, 200 ni Pak saya dah buat tadi. Kedudukan dia dapat. Kedudukan dia kalau saya zoom kan. Okey, kedudukan dia nampak. Betul-betul di atas meja. Okey, di atas meja yang kita buat lah. Nanti kalau pelajar buat ujian dengan saya akan tengok dia punya kedudukan ni. Kalau macam kotak tu terangkat atau selanting ke ataupun ada gap, tolak markah lah. Sebab kedudukan dia tak tepat dia punya kedudukan dia tu. Maknanya dimension atau position dia, dimension dengan position dia tak tepat lah. So saya akan tolak markah di situ lah. Okay, sebab kalau kita buat kat kilang pun tak kita nak letak kita punya upis tu dalam keadaan tergolek kan, ataupun dalam bentuk tergantung kan. Nanti dia akan boleh merosakkan kita punya upis. Sebab tu saya letakkan koordinat ni betul-betul pada atas meja tu. Okay. Alright, kemudian untuk visualization saya tukarlah, saya tak nak pakai merah, saya tukar pada warna kuning. Ini kurang banyak nak pakai warna apa pun boleh. Saya tak warna kuning sebab dapat jelas sikit lah, supaya nanti bila kita buat teaching robot tu kita akan nampak. Okey, dah siap? Tutup. So di sini kalau pelajar lihat kita dah ada meja dan juga dah ada workpiece. Okey, nanti workpiece ni saya akan letakkan workpiece ni kat sini. Kita akan gunakan robot untuk dia angkat letak pada kedudukan di sini lah. Di sini. Okey. Baik. Dah siap? Okey, seperti biasa saya akan namakan yang box satu ni kepada workpiece lah. Workpiece. So, tahu lah ni ada yang kuning ni ada workpiece, ini ada letak meja. Meja dia. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap, saya kecilkan sikit. Alright, supaya pelajar boleh nampak lah tangan robot ni. Okey. So kita bila dah ada workpiece, bila dah ada meja, barulah kita boleh buat teaching ke atas kita punya robot. Maknanya kita akan buat robot tersebut kita akan letakkan pada kita punya kotak yang ada dekat sini lah. Okey, macam mana buat dia? Baik, cara dia ialah di mana kita akan buat, firstly pelajar kena buat dia punya dimension dia, atau kita dipanggil sebagai grid point. Sebab kita kena beritahu kedudukan grid point pada kita punya workpiece ni. Sebab kalau kita tak beritahu kedudukan grid point pada kita punya workpiece ni, nanti robot tak boleh nak pegang kita punya workpiece tersebut. So kita kena tetapkan dia punya grid point dia. Macam mana buat dia grid point dia? Okey. So pada kita punya workpiece kita ni, base ni, pelajar klik sebelah kanan dan pelajar ambil new dalam sebelum dekat workpiece ni pada base ni, klik sebelah kanan, ambil new dan ambil grid point. Jangan ambil gripper point.
beza grip point dengan gripper point tak sama. Grip point ni dah grip yang kita gunakan untuk kita punya office. Gripper point ni mana kita nak tetapkan point untuk kita buat gripper. So kita tak buat ambil atas lah, kita ambil yang grip point. Jangan salah ambil grip point, jangan ambil gripper point, ambil grip point. So bila pelajar klik pada grip point ni, nampak dia akan keluar satu lagi paparan. Dalam kita punya base ni ada dua tadi kan. Satu dia kita punya dimension kita, dan ni ada tambah satu lagi untuk grip point dia. Okay. So grip point ni pelajar boleh klik sebelah kanan, pelajar ambil properties. Kita akan tetapkan dia punya gripper dia. Okay, dia keluar macam ni. Okay. So positionnya kita akan siap pada position. Okay, position macam mana nak buat dia? Okay, baik. Dia biasanya dia akan ambil dan letak center point. Maknanya untuk gripper point kita akan setkan dia punya center point dia pada kita punya workpiece. Okey, contohnya macam mana nak setkan position dia, kita tengok pada kita punya size workpiece yang kita buat. Contoh tadi kalau saya pergi pada saya punya dimension kita yang kita buat tadi, kalau pelajar lihat tadi kita buat apa? 200, 150, 200 kan? Okey. Jadi dia punya size, kita punya workpiece pun 50 darab 50 darab 50. So kita ambil separuh daripada 50 tu iaitu 25. Betul tak 25? Jadi bila 25, maka untuk X kita tambah lagi 25, Y kita tambah lagi 25, Z pun kita tambah lagi 25. Faham tak ni? Okey, untuk kita tetapkan dia punya gripper point ni ataupun dimension kedudukan position pada kita punya gripper point tu, kita akan ambil separuh daripada nilai tambahan separuh daripada nilai dimension yang kita buat kotak ataupun workpiece tersebut. Okey, memandangkan kita punya workpiece tu 50 darab 50 darab 50, Y, X, Y, Z dia 50 kan, mm kan. So saya ambil separuh. So 25 lah kan, 25. Jadi 25 kita tambah pada kita punya position. Iaitu kalau 200 jadi 225, Y akan jadi 175, Z akan jadi 225 lah. Tambah lagi 25. Okay, macam mana buat dia? Pada kita punya gripper ni, klik sebelah kanan, kita ambil properties. Dan saya letakkan sini jadi position X adalah 200 kan. Saya buat 225. Okay, kena Y tadi 150, saya buat 175. Tambah 25, tambah 25 kan. So Z 200, saya buat 225. Tambah 25 lagi. Okay. So bila pelajar klik pada yang ni, nampak tak? Apa berlaku? Okey, dia akan buat wireframe, nampak? Dia akan buat wireframe, iaitu di sekitar kita punya workpiece tu, nampak? Dia akan lebihkan sikit, nampak? Okey, nampak? Dia akan buat macam ni. Okey. So dah siap, kita klik butang markah, close. Okey. So kita dah siapkan dia punya gripper point. Atau dia dah buat grip point dia tu, maka barulah kita boleh buat teaching. Teaching ni dah tujuannya untuk kita teachkan kita punya robot, kedudukan robot tersebut untuk kita angkat kotak ni kepada location yang lain lah. Location yang lain. Okey, macam mana buat dia? Okey, ni dah boleh tutup. Okey. Kita akan teach So, macam mana nak teach dia? Kita akan pergi kepada execute. Daripada extras. Pelajar boleh pergi pada teach in. Ataupun pelajar boleh tekan F8 pun boleh. Okey, ulang balik semula. Nak teach robot tu, kita pergi pada extras. Pergi kepada teaching. Dia keluar macam ni. Okey. So di sini kalau pelajar lihat apa dia ada waist waist ni. Waist dia ada shoulder, dia ada elbow, dia ada pitch, dia ada roll. Okey, sebab tu kita punya robot RVN ni dia ada 5 axis. Bila saya sebut 5 axis tu maksud dia punya 5 axis tu dia ada 5 kedudukan yang kita boleh setkan pada kita punya robot lah, 5 axis. Yang terbaru ada 6 axis, ada 7 axis. So lebih banyak axis tu lagi bagus lah robot tu sebab dia boleh fleksibel lagi. Boleh buat fleksibel. Okey. So kalau saya gerakkan waist ni, okey, saya pergi pada joint jaw ni. So kalau saya pergi waist, nampak apa berlaku? Nampak waist ni, nampak dia bergerak kiri dan kanan, nampak? Dia punya pergerakan dia tu. Okey, so
So lambat perlahan kan, kita boleh lajukan lagi pada jog override ni. So saya pergi biasanya saya pakai 30 lah. Ataupun pelajar-pelajar boleh klik pada sini, type saja 30 pun boleh juga. Okay. So biasanya 30 nampak dia kedudukan yang laju, nampak. Laju sikit lah daripada yang 10 tadi. Kalau pelajar-pelajar buat 60 lagi laju. Nampak? Okay. Semasa pelajar buat kedudukan teaching ni, kalau dia sampai habis ni, nampak? Kalau katakan dia keluar error macam ni, maknanya dia punya kedudukan, dia punya pusing dia sampai situ saja. Dia tak boleh lebih dari situ. Jadi kalau saya pergi sini ke kanan, dia sampai situ saja. Maksudnya dia punya pergerakan sampai situ saja. Okey. Shoulder ni macam ni, shoulder yang atas bawah. Nampak? Shoulder pun dia tak boleh dongak habis. Okay, dia sampai situ saja. Kalau saya ke bawah ni, nampak dia ke bawah. Okey, nampak? Shoulder. Okey, so saya tukar pada 30 lah sebab 60 tak laju sangat. Ya, apa pun pelajar buat? Okey, pelajar menggunakan yang ada di sini, waist, shoulder, elbow, pitch dan roll ni. Kalau saya buat pada elbow lah, nampak dia gerakkan elbow, elbow. Ni elbow. Ni adalah dia punya shoulder dia punya bahu dia. Dan dia punya ni adalah dia punya waist dia, pinggang dia lah. Gerakkan sini. Okey. Dan dia punya pitch ni dia punya pergelangan tangan, dia punya pergelangan tangan dia lah. Okey. Ni roll dia adalah dia punya sambungan antara dia punya gripper dengan dia punya robot. Gitu. Gitu. So itu dia buat gini lah. Alright. So apa perlu pelajar buat? Dengan menggunakan waist, shoulder, elbow, pitch dan roll ni, pelajar kena adjust dia. Pastikan kedudukan tangan robot ni berada berhampiran ataupun dekat-dekat. Seolah macam kita nak clamp lah. Kita nak clamp kita punya workpiece. Okay, so di sini saya akan ubahlah kedudukan ni. Saya akan buat sini. Apa saya buat ialah saya akan buat shoulder ni, saya akan besarkan sikit. Ini saya akan buat gini. Kecilkan sikit. Okay. Saya akan buat sini. Okay. So apa saya buat? Saya buat kepada shoulder ni. Shoulder ni saya bagi pada sini. Elbow saya besarkan sikit. Sampai ke sini. Sini sikit. Sini sikit. Sini sikit. Sini sikit. Okay. Kalau ikut pengalaman saya dekat kilang dulu, kalau saya buat robot ni, buat robot pula. Saya teaching robot. Saya buat secara manual lah. Saya ambil tangan robot tu, saya tarik tangan robot tu, letak satu tempat. Baru saya akan setkan koordinat dia. Macam itulah. Jadi senang dan mudah lah sebab kita boleh kita pakai komputer ni payah kita nak setkan dia. So kita kena main-main dia punya ni lah. Okay, saya di sini saya besarkan sikit. Okay, kalau pelajar lihat sini nampak. So klik di sini. Sini sikit. Sini sikit. Okey, pelajar perlu buat apa yang perlu pelajar buat ialah pelajar kena pastikan kedudukan dia masuk tepat pada dia punya ni lah. Okey, bawah sikit lagi. Atas sangat. Bawah sikit. Okey. Okey, dia kena ke belakang sikit lah. Ni kena shoulder kena angkat sikit. Okay, saya buat sini sikit. Okay, ni kena eject ni yang paling yang leceh sekali lah. Untuk bab ni paling leceh sekali sebab pelajar dia kalau tak sabar memang banyak sabar lah pada bahagian sini. Okay, saya adjust ni sikit. Okay, adjust ni sikit. Tak perlu risau walaupun dia macam langkau tak perlu risau. Okay. So nampak dia langkau sikit kan. Kenapa? Kita gerakkan dia punya ni sikit. Okay, kedudukannya ni. Okay, hampir sikit pada ni. So kita kena kedepankan sikit. Kita kurangkan sikit lah. 20. Tu, okay. Alright. Hampir tepat. Okay, nampak dia langgar pada kita punya ni kan. So kita kena adjust sikit lah. Adjust dia pada sini.
Okey, kita ni dah pun dah sengit sangat. Kita adjust. Pelajar kena adjust benda ni dulu. Kasi tepat. Okey, so langgar tak? Tak langgar. Okey, cantik sikit. Alright. So nampak kedudukannya. Okey, so tengok belakang. Di sini. Okey, dia boleh pegang. Dan dia tepas ni. Okey, bila dah pelajar rasa dia dah boleh clamp. Contoh kalau pelajar nak tengok dia clamp tak clamp, pelajar boleh lihat di sini. Okey, nampak close hand. Close hand ni kita boleh tengok dia boleh close. Nampak? Close. Nampak dia boleh close atau dia boleh genggam kita punya workpiece. Okey, workpiece. Close ni kita open hand, close hand. Okey. Pastikan dia dalam keadaan open hand Open hand. Okey, baik. So bila dia dah ke sini, kalau pelajar nak ke bawah sikit pun boleh juga. Okey, pelajar boleh kurangkan dia punya sini. Sikit. Okey, ni kita pergi sini sikit. Oh. Okey. Ni sini. Mari dah pula. Boleh tu. Okey. So bila pelajar dah tetapkan ni, okey. Kita akan setkan kedudukan koordinat ni di sini. Tapi ni kita boleh ubah So pelajar boleh klik pada current position. Set current position ni supaya bila pelajar klik di sini, nampak tak? Dia akan buat paparan sini satu. Ini adalah koordinat yang kita buat. Okey. So koordinat yang kita buat ni adalah paparan yang kita dah set ni adalah koordinat dia X, Y, Z dia. Okey. Okey. Tapi saya dah pernah buat tadi sebelum ni. Kedudukan yang paling tepat iaitu kita boleh adjust kedudukannya. Contoh saya nak ubah kedudukan posisi, saya klik sebelah kanan. Saya pergi pada properties. Dan saya ubahlah sedikit saya punya kedudukan ni kepada saya buat 225. Tadi saya buat petang ni saya buat 225. Tapi dah buat adjust ni, pelajar kena adjust dulu. Pastikan dia hampir tepat pada kita punya. Kalau pelajar terus set ni dia tak dapat. Dia ada error lah. So kita kena tetapkan kedudukan. Ni saya buat 175, Y 175. Dan Z pula saya pakai kepada 225. Lebih sikit tadi lah. AP saya pakai minus 90. BR saya pakai 60. Wah, tak boleh ni. Saya cuba dulu 60 boleh tak? Ada error tak? Okey. Okey. So kalau saya double klik sini, dia kedudukan dia. Robot saya akan dia macam ni. Ni saya dapat petang tadi kedudukan petang tadi. Contoh bila saya ubah kedudukan ni, saya ubah waist kat sini kan. Okey, saya ubah waist sini kan. So kalau pelajar klik pada yang posisi yang pertama ni, dia akan pergi sini. Maknanya posisi ni adalah yang kita dah setkan je. Maknanya posisi ni bila saya klik pada current position ni, maksud dia akan kedudukan situ. So current position ni current position saya gunakan untuk saya tetapkan di mana kedudukan semasa robot tengah gripper robot tu dia letakkan. Okey. Situ. Okey, dah siap? Ini adalah kedudukan position nombor 1. So kita akan buat position yang kedua supaya bila kita klik pada position yang kita buat nanti, di mana dia akan angkat dia punya kedudukan tu daripada workpiece pertama pergi workpiece yang kedua. Okey. So saya nak buat dia. Okey, apa yang saya buat ialah saya akan close hand. Okey, saya close hand sebab kita nak bawa workpiece ke sini lah. Okey, untuk permulaan ni saya takkan ubah yang lain, saya cuma ubah kepada waist je. Waist ni saya akan ubah waist ni kedudukan dekat sini. Contoh saya buat sini kan. Saya buat ini, contoh saya buat ini, kedudukan dia saya letak kat sini. Okey. Sini, saya main roll So main roll, waist dengan saya main waist dengan roll saja. Sini.
So kalau lihat nampak. So ni adalah kedudukan yang kita buat yang kedua lah. Ni tak tepat sangat, kita kasih dia sing sikit. Lintas sikit. Okey, Jadi inilah kalau Pramila lihat, kenapa saya tak main shoulder, elbow dengan pitch, takut nanti dia terangkat. Bila terangkat nanti apa berlaku, takut nanti kita punya robot nanti dia akan jadi masalah lah. Nanti kalau saya lihat Pramila buat macam ni, nanti saya tengok takkan kita punya kotak kita terangkat kan. So salah. Sini kalau Pramila lihat apa? Dia tak terangkat, dia betul-betul ngangkat atas kita punya meja. Okey, dah siap. Open hand dan saya buat current position. Okey, ni adalah position yang nombor 2. Okey, ini pertama contoh saya buat yang ni yang pertama, ni kedua. Okey, nampak saya klik. Ni pertama, ni kedua. Okey, pertama, ni kedua. Okey, baik. Tutup kita punya teaching ni. Alright, sekarang kita akan buat programming supaya robot ni dia boleh angkat workpiece ni daripada sini ke sini. So, macam mana buat dia? Kita kena buat coding dulu. Tapi sebelum kita buat coding, pelajar kena reset dulu kedudukan dia punya robot ni. Sebab tadi workpiece patutnya dia berada di sini kan. Di titik A. Ni saya namakan sebagai titik B. So kita buat sedikit reset. Pelajar klik pada edit dan pelajar klik pada reset work cell. Supaya dia akan reset balik sebenarnya kedudukan workpiece kita dan juga tangan robot tu. Bila saya klik pada reset work cell ni, nampak tak? Dia akan kedudukan dia akan letakkan kedudukan workpiece yang pertama tadi lah. Okey. Bila dah kedudukan pertama ni dah reset, barulah kita boleh masuk coding di sini. Okey, saya masuk coding. Letak di situ MP 1 mau 1 dan kita buat minus 30. Minus 30 ni atas atas sikit. Move 1. Kemudian gripper, GC gripper. Kalau GO dulu gripper off, gripper open lah. GC gripper clamp. Apa? Pelajar lihat saya buat punya program dulu, coding. Dan dia MP1 pergi kepada minus 30 dan di clamp. Dan pergi MP2, position nombor 2. Dia pergi sini, kita pergi kepada minus 30 dan clamp. Dan seperti clamp, dia angkat terus dia akan ada clamp. Dan dia pergi move kepada position nombor 2, dia akan ada clamp. Dan dia reopen dan dia end. Okey. Ni saya cerita sikit. Okey, firstly robot ni dalam keadaan nurse position. Okey, ni adalah panggil nurse position. Nurse position ni di mana pelajar lihat di sini, dia dalam keadaan macam ni. Ataupun kalau kilang saya panggil origin lah. Ni dalam keadaan origin ataupun dalam keadaan dia kedudukan yang asal di sini. Okey, ataupun dia panggil nurse position lah. Okey, nanti bila kita klik start, robot ni dia akan ambil posisi yang pertama ni. Okey. Dia akan pergi pada posisi pertama dan dia akan move yang pertama ni lah ke atas. Dan dia akan gripper, dia akan move yang pertama dan dia akan gripper, kemudian dia akan angkat ke atas benar, MP1. Okey. Maksudnya MP1 ni adalah kedudukan posisi yang pertama ni dia atas sikit daripada posisi yang pertama tu. So dia akan grip, clamp, dia akan clamp, kemudian dia akan pergi pada point kedua pula, MP2. Dan dia akan pergi pada posisi yang kedua lah, dia akan letak posisi yang kedua dan akan ada clamp. Betul dia akan grip open, buka, dia akan stop. Okay. So bila kita buat macam ni, sekarang ni kalau pelajar lihat ini adalah dia punya coding. So kita kena buat renumbering. Renumbering apa? Renumbering maksud kita akan susun dia punya coding ni supaya robot tersebut dia akan baca step by step. Step nombor. Okay, macam mana buat dia? Pelajar klik pada kita punya coding kita ni, pergi kepada edit dan ambil renumber atau pelajar boleh tekan Ctrl R lah. Okey, bila saya klik pada renumber ni apa berlaku? Okey, dia keluar satu renumber ni, option ni. Okey, start line kita start pada nombor 1 dan step size pun kita buat nombor 1 dah. Okey, ubah satu-satu Okey, dah siap, kita klik butang okey saja. Nampak?
Dia buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai nombor 8. So kita ada 8 step di sini. Okey, nampak? So mula-mula pelajar akan buat coding, lepas buat coding pelajar pergi pada edit, pergi pada renumber dan ubah semua nombor 1 dan klik butang OK. Okey, bila dah siap ni, okey. Pelajar klik pada edit sekali lagi, klik pada reset work cell. Okey, banyak kali lagi bagus sebab kadang-kadang dia punya ni ada bug dia ada masalah sikit. Kadang dia tak pergi. Dia ada masalah sikit. Masalah nanti saya tunjuk kepada pelajar saja. Okey. Bila dah siap ni kita nak compilekan dia. Okey, nak compile macam mana? Pergi pada extras, pada execute dan pelajar pergi pada compile. Bila compile ni dia akan check lah kita punya program kita okey tak okey. Okey, kalau okey dapat dia ni no errors. Bila compile ni dia ketulis ni no errors, no warning, maksudnya dia okey lah. Maksudnya coding yang kita masuk ni adalah betul. Okey, execute, compile execute, compile. Okey, so tak ada error. Okey, bila tak ada error ni compile, baru kita cuba try on kan. Okey, execute, klik start. Apa berlaku? Ni memang macam itulah. Dia akan memang style dia macam tu, penyakit dia. Okey, dia memang dia buat macam calibrate sendiri, dia macam calibrate sendirilah. Okey, kita buat sekali lagi, execute, start. Kalau tak boleh juga, dia keluar macam ni juga, pelajar kena buat apa? Ya, tunggu habis. Okey, pergi pada edit, reset semula. Reset semula. Dan execute semula. Execute, start. Ataupun boleh tekan Ctrl Q, start. Angkat. Gitu. Okey, nampak tak? Seulang balik semula. Okey, kalau nak letak balik semula, kita kena edit semula, reset. Reset ni maksudnya dia akan, macam saya beritahu tadi, dia akan letakkan kedudukan kita punya robot ni, kedudukan yang asal. Okey, reset. Okey, ulang balik semula. Kita pada execute dan klik butang start. Gitu. Alright. Baik. So saya nak cuba buat sedikit perubahan pada kita punya robot ni. Takkan dia pada letak tu dia stay situ kan? Saya nak buat macam mana, bila dia letak workpiece tu, dia akan kembali pada kedudukan asal. Faham tak? Jadi kita kena set satu position yang terbaru di pada bahagian position je lah. Okay, macam mana buat dia? Saya pergi pada edit ni, saya reset dulu. Okay, nampak reset? Nampak? Ini adalah keadaan yang asal. So apa yang saya buat ialah saya pergi pada extras ni, saya pergi teach it dan saya pergi pada current position. Saya klik pada position. Nampak dia buat nombor 3. Buat nombor 3. Bila buat nombor 3 ni, saya buat nombor 3 supaya bila dia habis hantar saja pada move nombor 2 ni, okey, dia open dan dia pergi kepada move nombor 3. Move nombor 3 saya tak buat claim lah sebab dia saya tak nak ada claim. Okey, dia move 3. Okey, bila pada nombor 3 maksudnya lepas dia grid open ni, bila dia dah letak pada move kedudukan position nombor 2 dan dia akan grid open, dia akan stop. Tapi lepas tu saya tambah lagi move yang ketiga supaya dia pergi pada position yang ketiga yang macam ni. Okey. So kalau pelajar lihat nampak dia buat 1 2 3 4 5 6 7, dia tak ada nombori kan. So pelajar kena pergi buat renumber semula. Edit. Lepas pelajar sekiranya pelajar ada masukkan coding yang baru, pelajar kena buat renumber semula lah. Okey, pergi pada edit dan select pada renumber. Okey, just klik butang okey saja, butang okey. Nampak dia akan buat susun balik semula dia punya renumbering dia tu. Okey. Alright, bila dah siap ni kita cuba compile je, execute, kita compile sekali lagi. Dan try execute run execute, run semula, start. Angkat. Gitu. Dia angkat. Oh, dia tak nak angkat. Okey, tak apa. Patutnya dia pergi pada move nombor 3. Patutnya pergi pada move nombor 3. Okey, so kita reset sekali lagi. Dia memang macam tu. Banyak kali, kadang-kadang ni kelemahan software ni dia ada masalah sikit. Okey, dia kadang-kadang dah kita buat banyak kali baru dia akan pergi kepada kita punya ni compile sekali lagi. Ada error tak? So tak ada error So, kita pergi pada start. Jadi tak. Tu nampak. Baru pergi nombor 3. Okey, ulang semula. Saya ulang semula, saya edit.
reset whole cell. Okay. So saya pergi kepada extra, execute saya start. Okay. Okay. Kalau pelajar lihat, perasan tak? Dia letak tu, workspace tu, dia macam laju tau. So saya nak bagi timer sikit supaya dia stop sekejap dan baru dia angkat. Ataupun dia angkat ke atas tu, dia stop sekejap dan baru dia pergi ke position yang kedua. Contoh macam mana buat dia? Okay, saya reset bersemula. Okay. Di mana dia pergi pada posisi nombor 1 ni, saya bila dia angkat move 1 ni, kita sekejap ni 1, okay, saya tambah satu, saya letak timer TI 10. 10 ni maksudnya 1 saat lah. Kalau saya buat 20, 2 saat. Kalau saya buat 30, 3 saat lah. Dia bukan 30 saat, dia buat 3 saat itu. Saya letak 10. Timer saya letak sini 1, kemudian saya letak yang untuk move nombor 2 ni pun saya letak timer juga. Saya buat timer 10. Okey. Seperti biasa lepas kita buat ni, kita kena renumber semula. Edit. Edit. Renumber semula. Okey. Dah renumber sini. Dan seperti biasa kita akan pergi pada reset sekali, banyak kali reset. Dan saya pergi execute, saya pergi pada compile. Tak ada error. Dan saya pergi sekali execute, saya start semula. Awal berapa? Macam tak jalan kan? Dia tak jalan, tak apa. Kita buat sekali lagi. Ni ada masalah ni. Sekejap Kita reset semua ni. Dia tak baca habis. Kita pergi sekali lagi. Kita pergi kepada compilation ni. Compile. Execute, start. Cut. Nampak? Dia berhenti siap. Nampak? Nampak tak? Nampak dia ada berhenti sikit. Okay, TI ni adalah untuk kita bagi dia masa sedikit supaya dia macam betul-betul grip. Takut nanti bila dia tak habis grip, tak sempat grip, dia terus angkat kita punya workpiece tu lah. Takut nanti workpiece tu boleh terbang pula kan. Jadi biar contoh saya belajar lihat Jadi saya pergi kepada start semula. Okay, stop sekejap. Kan. Supaya dia grip dulu baru dia angkat kita punya workpiece tersebut. So command dia adalah timer 10, TI 10 lah. Okey, baik. Jadi apa-apa ni saya rasa itu saja dia punya kelas kita pada hari ini. Okey, di mana saya nak buat simple saja, di mana para pelajar kena dikenaki untuk buat 2 buah kotak. Satu digunakan untuk meja, satu digunakan untuk workpiece lah. Iaitu kita akan buat simple saja punya arahan di mana kita nak robot tersebut kita ajar dia 2 titik point yang berbeza lah. Iaitu dia angkat titik point yang pertama pergi pada titik point yang kedua. Ataupun dia bagi, kalau kat kita dia bagi pick and place lah. Dia angkat pick dan juga dia place kita punya workpiece tersebut. Okay, so pelajar-pelajar dah saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat setkan grid per point, nak buat dimension, position dia, okay, pada setiap kita punya box atau meja kita yang kita letakkan tu pada work area. So pelajar boleh tahulah. So, kalau pelajar nak cuba buat nanti, saya ada lampirkan step by step langkah-langkah ni dalam Google Classroom. So pelajar-pelajar boleh download dan boleh cubalah pick and place punya langkah-langkah kerja ni. Dan nanti insyaAllah minggu depan pelajar masuk boleh terus buat dalam software Cosime ni. Okay. Next time nanti mungkin saya akan minta kepada pelajar buat dua workpiece lah. Maksudnya dia angkat workpiece pertama letak sebelah kanan ataupun workpiece kedua letak sebelah kiri. Kita boleh perbakaikan. Tapi step dia sama je macam kita buat daripada mula sampai yang habisnya. Okay. Dan insyaAllah nanti saya akan terangkan lagi. Kalau pelajar tak faham nanti saya akan terangkan explain dari segi position dia atau dari segi coding dia. Okay, nanti saya akan terangkan dalam kelas kita yang akan datang insyaAllah. Diharapkan pelajar dapat memahami. Walaupun tak buat, kalau siapa yang ada laptop di asrama, boleh cuba install, boleh message saya akan bagi software ni sebab software tak besar, dalam 200 MB saja. Download dan install dan cuba buat dekat asrama. Buat masa banyak kalau banyak masa di asrama boleh cuba buatlah Cosime ni dekat kita punya ada punya laptop. Okey. So saya stop dulu sharing. Okey, jadi untuk macam saya beritahu tadi,
Konsumsi ni dia tak boleh nak simpan, tak boleh save, memang kita pangkah terus lah, memang dia tak save. Jadi bila tak boleh save ni maksudnya pelajar kena kena pastikan dia okey, semua dah siap, ambil print screen pada kita punya kerja-kerja yang kita buat ni. Print screen, itu je. Print screen dia punya step by step. Okay. Okay, terima kasih banyak dari saya. InsyaAllah saya akan sharekan dalam video ni dalam kelas kamu lah, Google Classroom nanti. InsyaAllah, terima kasih banyak dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih.